Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat berjumpa lagi. Okey, hari ni ada laptop depan saya ni. Saya dah buka dah Google dekat situ. Jadi, saya nak search tentang nama sebuah kereta. Jom. Okey, search Produk Azia. Tekan laman web Produk Azia. Okey, jom tengok dia punya features dia. Jom scroll ke bawah, tengok sekali jarung. Wah, merah menyala, nampak cantik. Okey, teruskan lagi ke bawah. Oh, ni accessories dia, cantik juga dalam dia. Lampu dia ada push start stop button. Wah, tengok dia punya efisiensi minyak dia, 21.6 km setiap liter. Okey, inilah teknologi dia. Dia punya ciri-ciri keselamatan ASA, Advanced Safety Assist. Dia ada ISOFIX, tengok tu. Okey, apa lagi ya? Asian NCAP 4 bintang. Terus bawah. Okey, harga, tengok 3 harga tu bandingkan. Spek paling atas 43,000. Okey, alamak maaf terkeluar pula tepi tu. Okey, ini dia punya coverage ni total Protect Plus. Ni ada pertambahan. Kau mau tengok features tu macam mana? Okey, habis. Okey, tadi saya dah terangkan tentang kereta Azia. Saya dah search tentang kereta Azia, features-features dia. Jadi hari ni saya akan terangkan tentang panduan ataupun proses-proses bila korang nak beli kereta. Sebelum tu, saya nak bagi tahu yang video ni mungkin akan ada part kedua dan ketiga. Dalam video yang ni, untuk yang kali ni, hari ni, saya akan terangkan apa yang saya akan consider, tapi bukan berkaitan dengan duit. Yang lepas ni, untuk video-video lepas ni, saya akan terangkan berkaitan dengan duit. Contoh benda-benda bukan berkaitan duit yang saya akan consider, macam ciri-ciri keselamatan, saiz kereta, dan lain-lain lagi lah. Benda-benda berkaitan duit, contohnya macam down payment, installment, road tax, insurans dan lain-lain lagi. Okey. Untuk proses beli kereta ni, saya akan bahagikan kepada 3 fasa. Sebelum, semasa dan selepas. Untuk fasa sebelum ni, ini ialah fasa perancangan lah. Korang pilih kereta, korang tengok apa yang korang nak, korang buat perbandingan dan inilah fasa sebelum, ataupun saya panggil fasa teori. Tapi untuk semasa dan selepas, dua-dua ni saya akan panggil fasa praktikal. Okey. Jadi apa yang korang buat masa fasa sebelum, masa fasa teori, korang akan praktikkan masa semasa ataupun lepas korang beli kereta. Contoh, korang dah kira-kira down payment kereta korang 5,000. Jadi, masa fasa semasa, korang akan bayar 5,000 tu betul-betul. Contoh lain, korang dah kira maintenance kereta korang, setiap kali pergi servis, korang akan bayar dalam 500. Jadi, lepas ni, lepas korang beli kereta, lepas korang pakai, cukup masa, korang akan bayar 500 setiap kali korang pergi servis. Untuk fasa semasa tu, ada jugalah dia punya yang memang spesifik untuk dia je. Contohnya macam proses-proses tu macam kena sediakan dokumen, lepas tu kena tunggu kelulusan bank dan lain-lain lagi lah. Okey. Jom kita terus dekat fasa sebelum, tapi bukan berkaitan dengan duit. Features-features yang saya akan tengok, perkara-perkara yang saya akan tengok, tapi bukan berkaitan dengan duit. Berkaitan dengan duit, saya akan terangkan dalam video lepas ni. Okey, jom. Nombor 1. Korang beli kereta tu untuk keperluan ke kehendak? Kalau keperluan, contohnya mungkin untuk pergi dan balik kerja lah. Tapi kalau kehendak,
Contohnya hobi korang ni mancing dan korang selalu masuk hutan untuk pancing udang galah ke. Jadi korang mungkin perlukan kereta yang SUV, 4-wheel drive. Jadi korang kena fikirlah, korang beli kereta tu keperluan ke kehendak. Yang kedua, korang tengok status diri korang sekarang. Korang ni bujang ke, dah berkahwin ke, ataupun akan berkahwin dalam masa terdekat. Saya bagi contoh. Katakanlah korang ni dah bercinta dengan pasangan korang dah 2 tahun. Dan dalam masa setahun, korang akan berkahwin. Jadi, korang kena fikirlah, korang nak kereta yang macam mana? Yang 2 pintu ke? Yang 4 pintu ke? Ataupun mungkin MPV. Nombor 3, saiz kereta. Korang boleh agak saiz kereta korang dengan tengok dekat brosur kereta. Tapi sebenarnya susah juga nak agak. Dan saya lebih spesifik kepada saiz dekat ruang tempat duduk pemandu. Jadi, korang kena pergi showroom atau pinjam kereta kawan korang. Korang buka pintu kereta tu, korang tengok dulu dapat gambaran besar ke tak. Okay, korang masuk. Korang rasa steering dia sedap ke tak, keras ke. Okay, tengok kaki korang, selesa ke tak. Tengok bawah paha korang tu, dia disupport ke tak, okey ke tak. Okay, lepas tu korang tekan-tekan sikit seat tu, lembut ke tak, okey ke tak. Korang boleh try juga kat belakang. Korang tengok jarak lutut dengan seat depan, jarak kepala dengan bumbung kereta. Kat depan pun tadi buat juga, saya terlupa nak buat yang kepala dengan bumbung kereta tu. Nombor 4, saiz boot. Korang buka boot kereta. Lepas tu korang tengok saiz boot tu macam mana. Maksudnya dia boot ni ada yang ada yang tinggi. Lepas tu ada yang lebar. Kalau macam MPV tu ada yang seat tu boleh jatuh, tapi ada yang boleh jatuh rata. Ada yang boleh jatuh dia tak rata, dia macam ternaik sikit. Korang buatlah pilihan korang. Nombor 5, penjimatan minyak. Korang boleh tahu setiap liter kereta tu boleh pergi berapa kilometer dengan tengok dalam brosur. Tapi itu dalam keadaan terkawal. Kalau korang nak tahu dalam real life, korang kena tolak mungkin dalam 30 ke 50%. Katakanlah dalam brosur tulis 21 km setiap liter. Jadi kalau korang tolak 30%, korang akan dapat mungkin dalam 16 km setiap liter. Nombor 6, ciri-ciri keselamatan. Berbanding dulu, sekarang ni ciri-ciri keselamatan memang dah banyak penambahbaikan. Daripada chassis yang lebih bagus untuk menyerap hentakan. Lepas tu airbag. Dulu airbag biasanya dekat driver dengan passenger, tapi sekarang ni airbag dah keliling. Automatic electronic braking. Dia akan brake, kereta tu akan brake sendiri bila tiba ada orang lalu depan kereta tu. VSC. Dan yang menariknya, semua ciri-ciri keselamatan dan cakap tadi tu boleh dapat dalam harga kereta yang bawah RM100,000. Nombor 7, ISOFIX. Kalau korang ada anak kecil, mungkin features ISOFIX ni adalah perkara yang korang boleh consider sebelum korang beli kereta. Nombor 8, power. Maksud saya, bukanlah power kereta yang besar. Dan kalau korang ada power kereta yang besar pun, contohnya macam korang bawa modified kereta ke, bukanlah maksudnya korang boleh bawa kereta tu dengan bahaya. Bawa laju tu mungkin, biasalah kita kadang-kadang nak cepat kan, tapi bawa dengan bahaya tu tak boleh tolerate lah. Berbalik semula, maksudnya power delivery kepada tayar tu. Tak kisahlah kereta korang ni horsepower besar ke horsepower kecil ke, tapi bila korang tekan pedal tu, masa korang baru nak gerakkan kereta ke, ataupun baru keluar pada simpang ke, ataupun nak overtake kereta ke, power delivery kat tayar tu dia okey, dia smooth, dia tak ada lag. Sebab kadang-kadang kereta ni ada lag, tapi lag ni bergantung jugalah. Ada orang boleh tolerate, ada orang tak boleh tolerate. Dan korang kena tengok juga gearbox automatic dengan CVT.
kadang-kadang gearbox CVT ni kalau tak jadi pembuat kereta tu buat, dia akan ada lag yang signifikan yang kadang-kadang korang tak sampai tak selesa untuk bawa kereta. Nombor 9, rumah. Lepas korang beli kereta, semua dah okey, of course lah korang akan bawa kereta tu kat rumah. Dan korang kena pastikanlah kereta korang tu ada parking. Korang akan tengok lah korang duduk dekat apartment ke, kondo ke, teres ke. Sebab katakanlah korang duduk dekat apartment, dan apartment biasanya akan bagi satu je parking untuk kereta. Dan dijadikan cerita, inilah kereta kedua korang. Jadi korang kena fikirlah tentang sewa parking, atau mungkin korang nak beli parking dekat apartment korang tu. Itulah 9 perkara yang saya akan consider sebelum saya beli kereta. Untuk video saya lepas ni, saya akan terangkan tentang proses-proses pembelian kereta, bermula dari penyediaan dokumen sampailah dapat kunci kereta. Dan saya akan buatkan satu pengiraan bajet kereta. Saya akan pilih satu kereta, saya akan kirakan down payment kereta tu sampailah maintenance kereta tu. Kalau korang ada apa-apa yang korang tak faham, korang boleh tulis dekat ruangan komen. Kalau korang rasa korang dapat sesuatu pada video ni, harap korang boleh tolong saya dengan klik like dan subscribe channel ni. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.